syarat, hampir dan lagi berupa, dan tiada manik seperti kelam ataupun dinding. Ini semua kita membicarakan hak pada zahir. Zahir lah ni. Dekat hampir dapat melihat, jauh tak dapat melihat. Kalau kata cerah dapat melihat, kalau kelam gelap tak dapat melihat. Kalau tidak ada dinding kita boleh melihat, kalau ada dinding kita tidak boleh melihat. Kalau dengar suara boleh lagi lah, melihat tak boleh. Sebab apa? Terhalang oleh dinding. Itu semua bicara asbab belaka. Yang tuan atur asbab yang adi dia panggil, asbab yang adah yang tuan perlakukan. Tapi kita boleh melihat ni semuanya perbuatan Allah, bukan kerana hampir ataupun jauh. Bukan kerana hampir ataupun jauh. Adahnya tuan perlakukan kita dapat melihat bila hampir. Tapi diri melihat tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adahnya kalau cerah kita dapat melihat, kalau kelam gelap kita dapat melihat. Dapat melihat bukan kerana cerah, tak dapat melihat bukan kerana kelam gelap. Melihat ke tak melihat ke, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dinding kita tak boleh nak melihat, tak ada dinding kita boleh melihat. Kita tak boleh melihat bukan kerana dinding, kita boleh melihat bukan kerana tak ada dinding. Tidak boleh melihat ke kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Ni kita kata biji mata yang melihat ni, kena ada syarat hampir lagi berupa. Ini hak asbab, hak adi yang Allah perlakukan pada kita, bukan biji mata yang bekas. Sebab itulah ceritanya, sandar pada asbab tak salah. Ni kita ni, kita tauhid dah ni, tak tauhid ni. Ni dia sandar pada asbab ni, biji mata yang melihat. Kita sebut perbuatan Allah. Ni kita tauhid. Sebab tu kata kalau sandar kepada asbab, dinafikan keimanan, dinafikan tauhid, kafirmu, syirikmu, salah atas darat. Salah sangat-sangat. Berat sangat salah tu. Berat salah kerana mengkafirkan, mensyirikkan orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, berpuja daripada jahil sangat-sangat. Dah bila sandar pada asbab, pegang lah. Dan ni kita melihat dengan biji mata. Tuan kita ni berpegang biji mata yang dilihat. Tak. Tu kata biji mata pada zahir. Lepas tu melihat pula kerana hampir. Melihat pula kerana tidak kelam, tidak gelap, cerah. Barulah boleh melihat. Boleh melihat pula sebab tak ada dinding. Kalau ada dinding tak boleh melihat. Itu semua asbab belaka. Memanglah kita buka mata tak nampak, teraba-raba. Buka lampu, baru nampak. Yang kita bangun kan, buka mata pun tak nampak sebab kelam. Buka lampu, barulah nampak. Pegangan kita nampak Allah buat bukan kerana terang lampu, bukan. Hak ni hak ngajar karut buka lampu tak ingat Allah yang nampak, ingat kerana terang lampu lah. Syirik kafir, bangun pagi kafir dah dia kata. Ni tak tahulah. Tapi laku juga ajar gini. Yang hak ramai-ramai tu semuanya sama saja. Buka lampu terang kerana buka lampu. Yang mengajar kata tak ingat kepada Allah, syirik kafir, pergi ngaji juga. Jadi orang ni nak ke syirik, nak ke kafir kali dah. Sedap dengar dah. Masalah sekarang ni bukan kena ke orang, kena pada hak di depan tu lah. Buka lampu cerah. Ingat tak di hati Allah yang winapa? Tak dah lah. Cuma duk mulut alhamdulillah. Barulah nampak. Tu duk mulut. Tapi di hati kan cerah jelah. Waktu kan ngajar tu tak ingat ke Allah, ingat ke cerah jadi nampak. Syirik kafir.
Hak ramai-ramai tu lah. Mana hak ramai-ramai tu tak ada ilmu langsung tu. Hak tak ada ilmu langsung ramai-ramai tu, nak bagi apa kan? Di dungu tu mana apa dungu? Dungu mana apa? Dungu. Bukan dungun. Dungu. Ha? Bodoh ah. Dungu. Tambah jadi dungu lah, dungu. Mana hak ada tu? Hak ada tu hak kapung lagi. Hak ada tu Tok Imam lagi. Hak ada tu Tok Bilal lagi. Pengusi masjid lagi. AJK masjid lagi. Hanggup belaka ajar gitu. Karuk dah lalu. Tu bunyi tinggi pun syirik kafir tu atas batang di depan tu lah. Dah termasuk mengajar tu syirik kafir juga. Dia ingat ke Tuhan pun. Tu cerah lapu. Naik matahari, cerah. Lupa Allah yang mencerahkan. Ingat ke matahari, syirik kafir. Allah. Tenggelam matahari maghrib, gelap kerana matahari tenggelam. Dia lupa Allah yang menggelapkan, syirik kafir. Mula siang hari dengan syirik kafir, mula malam pun dengan syirik kafir. Kafir 24 jam. Apa pun dia nak bawa pun tak tahulah. Karuk sangat-sangat. Tapi ada tauliah. Tu masalahnya. Ada tauliah. Hak tukang witauliah tu macam mana lah. Yang witauliah tu. Yang tukang mengajar tu satu hal dah. Yang tukang witauliah tu. Akan dipersoalkan tu. Sebab ajar karuk gitu. Sekarang ni ajar karuk-karuk ni dia sudah terbuka sekarang. Kan sekarang semua like Abi Bakadah. Semua like Abi Bakadah sekarang ni. Jadi kalau betul ke tak betul ke pihak berkuasa agama tak payah atau spy, tak payah. Hantar spy dia kena buat rakaman. Payah aku tengok siapa mari tu pakai semak je tu, tiba-tiba buka rakaman, buat rakaman letak di speaker apa semua tu, di box pun semua. Ni orang kerja atas ni orang boleh shock lalu dah. Tak payah semuanya ada live. Tengok dalam live tu je. Ambil tindakan segera. Ni tarik balik tolong. Jangan benarkan mengajar. Karuk maruk. Kita bicara yang pegangan. Dia tukar dengan bab bicara syuhud, bab maqam aulia. Ni pun orang ranah ni. Ni dah erti ni. Dah erti. Kita belajar tasawuf sehingga hilang rasa diri. Kan gitu belajar tasawuf. Dah kita belajar tasawuf hakikat, tak akan hilang rasa dirinya. Belajar tasawuf hakikat banyak mana pun itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ni semua hak karut-marut belaka ni. Memang kita berpegang semuanya perbuatan Allah. Tapi diingatan hati kitanya, buka mata. Nampak? Tak nampak? Ambil cermin mata. Buka mata kurang terang. Nak baca-baca tak boleh. Ambil cermin mata. Cermin mata pula hak power baru. Tambah power. Boleh baca. Sebab apa? Power baru. Cakap, sedapnya mata ni. Sebab apa? Tadi tambah power. Apa power? Kuasa. Cermin mata ada kuasa? Allah kuasa kan? Mana ada cermin mata ada kuasa? Dia panggil apa tu? Ni power dah panggil tau. Ni pi tebal tu bukan panggil power. Kan dia ada nombor-nombor, kan dia ada kan? Dia panggil power tau. Power tu apa? Power tu kuasa. Makhluk ada kuasa. Lah makhluk ada kuasa. Pada zahir dia gitulah. Dahlah hak karut pelik-pelik itulah. Hak salah kecil-kecil itu dak pelik lah kita orang mengaji ni tak perasan, hak tekan dengar. Hak salah terang-terang ni. Kadang-kadang saya duk peringat. Sampai masa ustaz
Dia mengajar tauhid macam ustaz mengajar juga. Kata warna pula. Macamnya kat mana? Kata tak kerti sungguhlah. Orang tu kata dungu tu. Yang mengajar tu sama macam ustaz orang mengajar, dia kata ilmu tauhid. Sama kat mana? Kata dungu tu. Saya kata pelik sungguhlah. Tak kerti sangat jadinya. Jadi hak yang baru melihat biji mata tu ada syarat dia dan tiada manik, tiada menegah, barulah dapat melihat. Hak tu hak yang baru, yang sebab yang beradah yang Tuhan pelakukan atas dunia ni. Dan ta'alluq basar dengan sekalian yang tersebut itu, dengan sekalian yang maujud tu, tiada khilaf ulama bersalahan sama. Maka bahawasanya sama khilaf. Mana? Maka menentu dia akan sama oleh setengah mereka itu, setengah ulama, dengan suara seperti barang yang telah terdahulu ia, yang telah tersebut ia. Jadi sekarang ni hak ta'alluq basar, Allah melihat dengan sifat basar sekalian yang tersebut sekarang yang mawujud, tak ada khilaf. Sama ada yang mawujud tu ada suara, tak ada suara, ada warna, tak ada warna. Berbeza dengan sifat sama. Sifat sama ada khilaf. Mana? Allah hanya mendengar yang ada suara, yang tak ada suara Allah tidak mendengar. Bicara dahulu. Adapun sifat basar tak ada khilaf. Janji ada, Allah boleh melihat belaka. Warna Allah melihat sebab ada. Suara Allah melihat sebab ada. Adapun sama, yang dapat, yang sama ni boleh mendengar hanya yang ada suara. Yang tak ada suara tidak dapat mendengar. Itu pandangan da'if, tak ada pegang tu. Tapi ada khilaf di situ. Apabila Allah yang bersifat dengan sifat sama hanya mendengar yang ada suara, banyaklah Allah tidak mendengar. Warna tak ada suara, zat tak ada suara, Allah tak mendengar. Jadi orang sama ada khilaf. Tapi itu pandangan da'if lah. Pandangan muktamaknya sama macam basar. Janji ada. Ada suara, tak ada suara, Allah mendengar. Ada suara, tak ada suara, janji ada, Allah melihat. Tapi nak ceritanya, hak ta'alluq basar tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ta'alluq sama je ada khilaf. Tak ada sama kan? Pandangan ta'if mengatakan Allah hanya mendengar yang ada suara sahaja. Yang tidak ada suara Allah tidak akan mendengar. Itu pandangan yang da'if yang tak nak pegang tu. Adapun basar, ulama tidak berbeza pandangan. Allah dapat melihat sekali yang ada. Ada suara, tak ada suara, ada warna, tak ada warna, semuanya Allah melihat. Janji perkara tu perkara yang maujud, perkara yang ada. Bermula makna ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar dengan yang maujudat itu. Bermula makna ta'alluq keduanya sama dan basar. Ta'alluq sama mendengar, ta'alluq basar melihat. Dengan yang maujudat itu, dengan sekalian perkara yang ada itu, iaitu ta'alluq sama dan basar, menuntut keduanya, kedua sama dan basar, dengan menyatakan, dengan menyatakan, dengan nyata bagi saya yang maujud, dan dengan bagi sekalian yang maujud. Ta'alluq ni menuntut sifat akan pekerjaan, itu ta'alluq. Ta'alluq menuntut sifat akan pekerjaan, itu ta'alluq. Ta'alluq sifat kudrah, menuntut sifat kudrah akan pekerjaan, apa dia? Mengada, meniada.
Ta'alluq sifat iradah. Apa dia ta'alluq? Menuntut sifat akan pekerjaan. Apa pekerjaan bagi sifat iradah? Menetapkan. Itu ta'alluq. Menuntut sifat akan pekerjaan. Itu ta'alluq. Jadi ta'alluq samak dan basar, menuntut keduanya samak dan basar dengan menyatakan dan dengan nyata bagi sekalian yang maujudat. Mana? Ta'alluq inkisyaf. Apa dia ta'alluq samak basar? Nyata bagi Allah dengan sifat samak, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Itu makna ta'alluq bagi sifat samak dan sifat basar. Dan diketahui daripada yang demikian itu, dan diketahui daripada yang demikian itu, yang demikian ta'alluq keduanya dengan yang maujudat. Dan diketahui daripada yang demikian itu, yang demikian ta'alluq keduanya, ta'alluq sifat samak dan basar dengan yang maujudat, dengan sekalian perkara yang ada. Diketahui bahawasanya, ini akan bahawasanya tiada ta'alluq keduanya, kedua samak dan basar kepada yang mustahil. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Barang yang mustahil ni barang yang tak ada, akal tak terima nak kata ada. Jadi perkara mustahil, perkara yang tak ada dan tak terima ada sekali-kali. Mana yang mustahil? Contoh Tuhan yang kedua, tak ada dan tak terima ada sama sekali. Maka Allah mendengar tak, melihat tak akan Tuhan yang kedua? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat sebab tak ada. Gitu jelah. Diketahui daripada ta'alluq samak dan basar ni dengan sekalian yang mawujud, dengan sekalian perkara yang ada. Diketahui bahawa tiada ta'alluq keduanya, kedua samak dan basar kepada yang mustahil. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Mustahil ni barang yang, perkara yang tak terima ada sama sekali. Mana barang yang tak ada dan tak terima ada sama sekali. Jadi Allah mendengar tak, Allah melihat tak akan barang yang mustahil? Tak ada kan? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tetapi Allah mengetahui. Mengetahui habis. Ada ni. Mengetahui ni yang wajib, yang mustahil, yang harus Allah Ta'ala tahu belaka. Yang ada, yang tak ada Allah Ta'ala tahu belaka. Ada ni. Mana ada tak ada Allah tak tahu belaka. Sebab itulah sifat wajib bagi Allah Allah Ta'ala tahu. Sifat mustahil bagi Allah yang tak ada sama sekali itu Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Sifat yang mustahil bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa mati dok sama sekali Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa pekak buta bisu dok sama sekali Allah Ta'ala tahu. Tak dok kan perkara tu Allah Ta'ala tahu. Tahu tak dok lah. Itu ilmu. Ilmu dia mengetahui sekalian habis. Kita kalau sebutlah secara ringkas tersebut, Allah Ta'ala tahu segala-gala. Allah Ta'ala melihat segala-gala. Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Kita cakap gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kan? Dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Mana kita pun katalah Allah tahu belaka. Allah tahu segala-galanya. Allah melihat segala-galanya. Tak sudut sembunyilah.
Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Segala-gala tak sama. Mengetahui segala-gala habis. Hak wajib, hak mustahil, Allah Ta'ala tahu belaka. Hak ada, hak tak ada, Allah Ta'ala tahu belaka. Ada ni. Hak ada tu ada sedia kala, Allah Ta'ala tahu. Ada yang baru, Allah Ta'ala tahu sedia kala barang tu akan ada. Kan kita kan baru ada, kita ni baru ada. Allah mengetahui pada azal kita akan ada. Kita belum ada, tapi Allah mengetahui pada azal kita akan ada. Mengetahui habis segala-gala. Melihat segala-gala, segala-gala yang ada je, yang tak ada Allah tidak melihat. Allah kuasa segala-gala. Segala-gala yang harus je, yang wajib tidak berkait dengan kuasa Allah, yang mustahil tidak berkait dengan kuasa Allah. Segala-gala mana yang Allah Ta'ala kuasa ni? Segala-gala yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Segala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, syai'in yurad. Segala perkara yang ia kehendak, yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau cakap gitu lah. Tahu segala-gala, melihat segala-gala, kuasa segala-gala, dia tak sama. Tahu segala-gala, habis. Segala-gala sungguh. Ada tak ada, Allah tak tahu belaka. Tahu pada sedia kala. Melihat yang ada saja. Allah Ta'ala kuasa segala-gala, segala-gala perkara harus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ta'alluq keduanya atas pada kata tiada ta'alluq keduanya kepada mustahil. Dan ta'alluq keduanya, yakni diketahui dan demikian itu bahawasanya ta'alluq keduanya, kedua sama dan besar pada yang wajib dan pada yang harum. Yang harum mana ni? Jikalau adalah yang haruh itu maujud. Kalau yang haruh tu ada. Kerana setengah yang haruh itu tiada maujud. Ada haruh, akal boleh terima, tapi tak maujud ada juga. Jadi yang haruh, yang maujud, yang Allah mendengar dan melihat. Yang harus tapi tidak maujud, tidak ada, Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Kalau kayak gitu, yang wajib pun ada yang maujud, ada yang tak maujud juga. Yang wajib zat Allah maujud. Yang wajib sifat kudrah sampai ke kalam maujud. Yang wajib sifat wujud kidam baqa tak maujud. Bukan yang harus je. Jikalau ada yang harus itu maujud, yang wajib pun sama juga. Kan yang wajib zat Allah maujud ada. Yang wajib sifat Allah ada yang maujud, ada yang tidak maujud. Sama ke yang harus? Yang harus ni ada yang maujud. Allah mendengar dan melihat. Kerana setengah yang harus itu tiada maujud. Harus akan boleh terima, tapi tidak maujud. Maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Mana yang harus yang tiada maujud? Seperti iman Abi Jahlin dan iman Abi Lahbin. Berimannya Abu Jahal, berimannya Abu Lahab harus pada akal boleh terima. Tapi ada tak iman Abu Jahal? Tak ada. Ada tak iman Abu Lahab? Tak ada. Bila tak ada, maka tiada takluk oleh keduanya, oleh samuk dan basar, akan dia, akan yang haruh yang tidak maujud. Tapi Allah Ta'ala tahu. Tahu walaupun tidak maujud. Allah Ta'ala tahu iman Abu Jahal tak sama sekali. Allah Ta'ala tahu iman Abu Lahab tak sama sekali. Memanglah berimannya Abu Jahal tak ada, tapi Allah Ta'ala tahulah. Beriman Abu Jahal tak sama sekali. Tahu habis. Tahu habis.
Dan Allah kuasa tak nak menjadikan Abu Jahal beriman. Allah kuasa. Tapi Allah tidak menjadikan Abu Jahal beriman kerana Allah tidak menghendaki pada azal. Wa imma Abu Jahal wa imma Abu Lahab, Abu Talib sendiri pun Allah boleh tak nak menjadikan Abu Talib beriman? Boleh. Tapi Allah tidak menghendaki pada azal Abu Talib beriman, maka Allah tidak menjadikan. Allah kuasa atas perkara yang haruh ni, yang haruh yang dikehendaki oleh Allah. Allah kehendaki Abu Jahal kafir, Allah menjadikan Abu Jahal kafir. Allah menghendaki Abu Lahab kafir, Allah menjadikan Abu Lahab kafir. Allah menghendaki Abu Talib kafir, Allah menjadikan Abu Talib kafir. Gitu je lah. Tapi kalau kata berimannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, akal boleh terima. Sebab itu benda yang mungkin, benda yang harus berlaku, harus tidak. Tapi belum pandang pada taksis iradah, belum pandang pada ketentuan iradah. Nyata ketentuan iradahnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dia tidak akan beriman sampai ke mati. Jadi pandang kepada kehendak Allah, mustahil sama sekali Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib beriman. Jadi apabila iman Abu Jahal, Abu Lahab ni tidak maujud, maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan perkara harus yang tiada maujud. Tapi Allah mengetahui. Lepas tu hak kehendak Allah pada perkara jahat kufur tu tetap dah lah. Tu tetap dah tunya. Tak habis-habis orang sekarang ni. Tak habis-habis. Tak nak terima perkara jahat, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tak nak terima. Tak nak terima. Kalau berlaku yang Allah tak kehendak di bumi Allah Ta'ala ni, mana Allah sebagai Rabbil Alamin? Mana Allah sebagai Rabbil Alamin? Berlaku pula kekufuran tadi bukan perbuatan Allah. Mana letak Allah Rabbil Alamin? Lepas tu kenapa Allah kehendak? Tak payah ada soal lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah, simple saja. Ada had dia. Tanya-tanya jadi pening. Makna apa tu? Panggil apa? Ambil kepala, hantuk ke dinding sendiri. Mari serabut dia kata. Serabut apa pula? Mari duk mikir dia kata. Kenapa Allah tidak? Itu bukan kerja kamu. Peninglah kamu ambil kepala hantuk ke dinding. Awak dah suruh fikir gitu. Sungguh ada seumpama tu. Hidup khoyi, hidup mikir. Mikir apa? Bukan kerja dia pun. Hamba kan? Hamba. Setakat faham, pegang, beriman. Dah. Faham, pegang, beriman. Ada korek-korek. Ini main fikir pula bukan kerjaan dia. Kenapa? Ada apalah. Akan ditipu, diperdaya oleh syaitan. Cuma kita wajib imani sekian perkara yang Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala buat, ada hikmah dia belaka. Apa hikmah? Allah Ta'ala jadikan sebahagian besar manusia ni kafir kekal neraka. Hikmah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang setakat tu saja. Kalau fikir kau akal tak ada hikmah gitu. Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala jadikan kafir sampai ke mati, kekal neraka selama-lamanya. Tak ada hikmah. Hikmah rahsia kerajaan Allah. Kalau kamu tahu hikmah, kamu jadi Tuhan lah. Ini orang apa? Orang yang tidak kenal diri. Hamba yang lemah, hamba yang jahil. Orang lemah, orang jahil ada hak dia. Jangan ada lebih. Sebab hamba yang lemah, hamba yang jahil. Tapi kita berpegang setakat tu saja.
Apa yang Allah Ta'ala kehendak dan telah jadikan baik ataupun jahat, semuanya ada hikmah belaka. Hikmah tu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata musannif Syekh Sanusi, wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqat. Selesai sifat sama' dan basar, nak masuk pula pada sifat kalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.